Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Fokus Minggu Depan, dan seramai 5.8 juta pengundi baharu bakal didaftar secara automatik mulai esok 16 Januari. Ini juga termasuk kira-kira 1.2 juta pengundi muda berusia antara 18 dan 21 tahun. Ini selepas pelaksanaan undi 18 dan juga pendaftaran pengundi secara automatik sekaligus mencipta sejarah baharu dan juga merupakan satu lagi langkah progresif buat negara dalam usaha untuk kita memperkasakan lagi sistem demokrasi dan mengangkat suara anak muda. Dan untuk minggu akan datang, kami akan terus mengikuti perkembangan pelaksanaan pendaftaran automatik pengundi baharu ini dan juga pada masa yang sama mengikuti reaksi penganalisis pemimpin politik tentang persiapan untuk berdepan dengan pola pengundian baharu ini dengan lebih ramai pengundi muda untuk PRU atau mungkin PRN akan datang. Dengan pada masa yang sama kita melihat kabar angin mengenai pembubaran Dun Johor yang terus bertiup kencang. Tapi untuk jam ini saya ingin memberi tumpuan kepada pengundi muda apa yang mereka perlu tahu, bagaimana mereka boleh menjadi pengundi yang lebih bijak untuk membuat pilihan yang lebih berpengetahuan atau an informed decision. Dan sudah bersedia bersama saya ketika ini dari parti yang diasaskan oleh anak-anak muda sendiri, Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA, Setiausaha Agong Amira Aisyah Abdul Aziz. Terima kasih Amira sudi bersama saya dalam Fokus Minggu Depan, meluangkan masa walaupun berada on the ground di Muar ketika ini. Amira, kita melihat bukan perjalanan yang mudah untuk laksanakan undi 18 dan juga pendaftaran pengundi secara automatik. Jadi pandangan Amira, adakah ini akan akhirnya dapat disrupt sistem politik kita? Pertama sekali terima kasih banyak-banyak Naila atas jemputan untuk bersama-sama dalam Fokus Minggu Depan. Saya rasa pengundi berusia 18 hingga 20 tahun ini merupakan satu perubahan yang bagus, yang sangat sihat untuk sistem demokrasi di Malaysia. Sebenarnya Malaysia agak ketinggalan di belakang berbanding dengan banyak lagi negara-negara lain yang telah lama ada pengundi yang berusia daripada 16 hingga ke 18 tahun. Definitely sama ada mereka akan disrupt lanskap politik Malaysia sudah tentu, kerana ini merupakan pengundi-pengundi baru yang kita masih belum lagi test their allegiance. Maknanya mereka kemungkinan besar tidak terikat dengan orang kata kesetiaan kepada parti-parti politik lama, dan mereka adalah orang kata mereka dipanggil sebagai generasi social media yang sangat cakna dengan isu-isu semasa, dan saya rasa ini adalah satu benda yang sangat penting untuk setiap parti politik tackle dan untuk setiap parti politik engage dengan pengundi-pengundi baru ni. Amira melihat kepada pengundi muda ini yang seperti Amira katakan mereka tidak begitu attached dengan parti-parti politik tradisional. Dengan itu, apa mungkin perkara baru yang boleh kita jangkakan pada pilihan raya akan datang dengan lebih ramai pengundi muda? Adakah mungkin kita akhirnya dapat menyaksikan satu budaya politik yang baharu untuk kita appeal kepada anak muda? Ya, saya rasa kalau kita melihat daripada PRU 14 dan PRU 13 sendiri, kita boleh nampak pola di mana pengundi-pengundi muda banyak yang mengundi mengikut kepada parti mana yang sememangnya best orang kata mewakili apa yang mereka perjuangkan, mewakili suara anak muda dengan cara yang paling baik. Jadi politik lama seperti politik berdasarkan kaum, politik berdasarkan agama bukan lagi satu perkara yang popular untuk orang-orang muda. Dan sekiranya kita lihat banyak kajian rata-rata menunjukkan bahawa sekiranya untuk orang muda, antara isu-isu yang mereka paling penting atau isu-isu yang paling dekat dengan hati mereka adalah isu ekonomi, isu peluang pekerjaan, isu pendidikan, dan semuanya adalah isu-isu yang mereka sentiasa ada akses dengan mudah di media-media sosial berbanding dengan pada waktu dahulu di mana akses kepada informasi-informasi ini tidak datang dengan mudah untuk mereka yang berusia 18 hingga 20 tahun. Jadi saya rasa ini adalah satu trend yang sangat menarik, dan definitely ini adalah satu benda yang akan membawa perubahan yang besar, bukan sahaja untuk pengundi-pengundi tetapi juga untuk parti-parti politik, supaya parti-parti politik lebih banyak memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan hati rakyat berbanding dengan bermain tentang agama, perkauman dan sebagainya. Pandangan Amira, bagi pengundi-pengundi anak muda yang bakal mengundi untuk pertama kali, apa yang mereka perlu tahu? Saya rasa paling utama sekali untuk pengundi anak muda dan juga all the 6 juta orang pengundi baru ini, about 40% peningkatan pengundi ini, saya rasa paling utama sekali adalah untuk mereka benar-benar mengenal pasti apakah perjuangan-perjuangan yang ataupun prinsip-prinsip yang dibawa oleh setiap parti dan setiap calon
yang akan bertanding di kawasan mereka. Sebenarnya sekiranya kita periksa ataupun kita buat satu culaan secara rambang, kemungkinan ramai pengundi-pengundi muda masih lagi belum kenal wakil-wakil di parlimen mereka ataupun wakil-wakil di Dewan Undangan Negeri mereka. Tetapi yang paling utama adalah pengundi-pengundi muda, mereka tahu apa yang mereka mahu. Mereka tahu bahawa mereka mahukan perumahan mampu milik yang senang diakses oleh mereka. Mereka mahukan pendidikan yang lebih mudah dan lebih pendidikan yang sama rata. Mereka mahukan peluang pekerjaan dengan gaji minima yang lebih bagus, dengan gaji yang lebih orang kata bermaruah. Mereka mahukan cara hidup yang bermaruah. Dan ini semua benda yang orang muda, yang sangat dekat dengan hati orang muda, especially mereka yang baru sahaja habis belajar dan baru saja masuk ke dalam alam pekerjaan. Dan saya rasa paling utama untuk mereka adalah untuk memastikan bahawa calon yang mereka akan undi adalah calon yang memperjuangkan segala isu-isu ini, yang memperjuangkan segala benda yang orang muda mahukan. Kerana at the end of the day, kalau kita lihat, sememangnya majoriti pengundi dan majoriti rakyat Malaysia merupakan orang muda, dan saya rasa ini adalah satu perubahan yang sangat sihat untuk politik Malaysia. Amira, satu stereotip atau persepsi yang selalu kita dengar pasal anak-anak muda ini adalah mereka kurang berpengetahuan, kurang berpengalaman. Justru mereka mungkin tidak akan menjadi pengundi yang begitu bijak berbanding dengan mereka yang lebih berusia. Ini satu naratif yang mungkin kita selalu dengar dalam kalangan boomers terutamanya. Pandangan Amira, kalau benar stereotip itu, mereka kurang berpengetahuan dan pengalaman, bagaimana untuk kita bantu dan memperkasakan mereka supaya mereka menjadi pengundi yang lebih bijak dan mereka boleh membuat keputusan yang lebih bijak pada PRU akan datang? Saya rasa pertama sekali saya sangat tidak bersetuju dengan stereotip bahawa orang yang lebih berusia akan menjadi pengundi yang lebih bijak daripada mereka yang muda. Kerana saya rasa kalau kita lihat daripada trend politik kita dan juga kita lihat di dalam Dewan Parlimen itu sendiri, usia itu tidak is not directly translated kepada kematangan. Usia itu bukan bermaksud mereka lebih matang ataupun usia itu bukan bermaksud mereka kurang matang. Tetapi apa yang lebih penting adalah kesedaran mereka, kesedaran politik mereka dan kesedaran terhadap isu-isu semasa. Dan saya rasa sebenarnya orang-orang muda sekarang ni dengan akses kepada media sosial dengan lebih mudah, akses kepada informasi dengan lebih mudah, mereka sebenarnya lebih peka terhadap apa yang berlaku. Dan saya rasa kita tidak boleh sebagai parti politik muda sendiri tidak boleh terus-terus membuat satu andaian bahawa orang muda akan sememangnya mengundi muda ataupun orang muda akan mengundi certain isu. Satu benda yang muda sendiri akan lakukan adalah selepas saja kami melancarkan parti kami yang baru saja didaftarkan ini, kami akan membuat satu jelajah mendengar yang saya rasa sangat penting untuk dibuat oleh semua parti. Kerana sekarang ini parti-parti politik kita lebih banyak bercakap tanpa mendengar apa yang orang muda mahu. Kita perlu turun ke bawah dan dengar apa sebenarnya orang muda nak dan kita pastikan bahawa apa yang kita perjuangkan selari dengan apa yang mereka mahu. At the same time, pada waktu itu juga kita boleh memberikan pendidikan politik kepada orang-orang muda tentang apa yang parti kita perjuangkan dan apa yang boleh membantu untuk kita memajukan negara Malaysia dengan masa yang cepat bersama-sama rakyat Malaysia. Pandangan Amira, apa antara isu-isu utama yang anak muda ingin lihat diperjuangkan dalam landscape politik negara? Baru-baru ini saya ada satu engagement dengan Merdeka Center dan Parti Muda ada engagement dan kami dapati ada 5 isu besar yang sebenarnya dihadapi oleh rakyat Malaysia. Yang pertama adalah definitely gaji minimum, kemudian tentang peluang pekerjaan, kos sara hidup, kedudukan ekonomi dan juga peluang perniagaan, dan semua ini adalah isu-isu yang dekat dengan isu-isu ekonomi. Dan saya rasa kalau kita tengok dari lensa mata anak muda pula, sememangnya pertama sekali adalah isu pendidikan, kerana kalau kita ikut pengundi-pengundi baru, 1.2 juta pengundi baru yang berusia 18 hingga 20 tahun, mereka majoritinya merupakan masih lagi pelajar. Dan isu-isu yang sangat dekat di hati mereka adalah pertama adalah isu pendidikan, untuk memastikan bahawa mereka dapat memegang ijazah dengan masa yang cepat dan ijazah yang berkualiti dan juga pendidikan sama rata, tidak mengira sama ada daripada bangsa mana ataupun daripada agama mana. Itu satu. Kedua adalah as soon as mereka habis pendidikan, mereka ingin tahu apakah peluang pekerjaan yang mereka akan dapat. Adakah peluang pekerjaan ini adalah satu peluang pekerjaan yang bermaruah? Adakah peluang pekerjaan ini adalah peluang pekerjaan yang kena dengan apa pendidikan yang mereka ambil? Dan peluang pekerjaan ini, gaji yang mereka akan dapat itu, adakah gaji ini selari dengan kos sara hidup? Sebab saya rasa ini adalah isu-isu penting yang sangat penting untuk kita lihat. Sebab kalau kita tengok di Kuala Lumpur sendiri,
gaji minima adalah RM1,200, sedangkan kos sara hidup untuk hidup secara bermaruah di Kuala Lumpur adalah sebanyak RM2,500. Dan ini adalah isu yang sangat dekat dengan hati orang muda kerana inilah kita punya kelangsungan hidup, memastikan kelangsungan hidup. Dan ketiga, selain daripada isu pendidikan dan isu pekerjaan, adalah isu perumahan. Kerana kita sentiasa tahu bahawa setiap orang memerlukan tempat tinggal dan setiap orang memerlukan atap untuk kita berteduh. Dan isu perumahan adalah satu isu yang sangat sensitif. Sebab memang kalau kita tengok, orang muda sangat sukar untuk orang muda memiliki rumah. Even rumah mampu milik pun amat sukarlah untuk orang muda dapat dengan harga rumah mampu milik yang sekarang ni. Sebenarnya saya sudah tidak kira harga tersebut sebagai harga mampu milik lah. Harga purata tanah kita dalam RM400,000 dan orang muda sekiranya mereka baru habis belajar memang tidak mampu untuk beli rumah tersebut. Okey, Amira, akhir sekali kita dah bincangkan jangkaan ramalan Amira sendiri dengan adanya lebih ramai pengundi muda ini. Tetapi harapan Amira pula bagaimana dengan lebih ramai pengundi anak muda dan juga pengundi-pengundi lain yang didaftarkan secara automatik yang bakal mengubah landscape politik negara ini? Apa harapan Amira? Harapan saya adalah untuk satu, dengan kehadiran lebih ramai pengundi-pengundi muda ini, semua parti-parti politik dapat mengubah cara kita berpolitik agar kita berpolitik dengan lebih sihat. Kita jangan lagi membuat politik lama di mana kita membuat serangan-serangan peribadi. Kita perlu lebih banyak memperjuangkan politik-politik berasaskan dasar. Politik dasar, politik hikmat, politik nilai. Ini merupakan tiga benda yang sangat penting untuk kita pastikan bahawa politik dalam negara kita maju ke hadapan dan tidak lagi ketinggalan. Dan kedua, saya fikir yang amat penting sekali bagi saya, terutama sekali kepada muda, adalah untuk kita pastikan bahawa apa-apa sahaja dasar yang kita perjuangkan perlulah dekat dengan rakyat, perlulah memperjuangkan benda-benda yang diingini oleh rakyat. Sebab itulah bagi saya untuk Parti Muda sendiri, bagi kami jelajah mendengar itu adalah satu benda yang sangat penting. Kerana kami ingin menjadi satu parti yang sentiasa berlandaskan kepada rakyat dan memperjuangkan apa yang rakyat ingin. Baik, terima kasih Amira Aisyah Abdul Aziz, itu dari Setiausaha Agung Muda, sikit sebanyak kongsikan jangkaan dan harapan jelang bakal terdaftarnya 1.2 juta pengundi muda dan secara keseluruhannya 5.8 juta pengundi baharu didaftar secara automatik bermula 16 Januari esok. Itu antara tumpuan kami pada minggu akan datang. Dan selepas ini, dalam kita bercakap tentang pengundi muda, kita juga ingin menyentuh mengenai desas-desus pembubaran Dun Johor yang juga menjadi tumpuan ketika ini. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus Minggu Depan, dan sebentar tadi kami membincangkan pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran automatik pengundi bermula esok. Ini bermakna pilihan raya seterusnya akan melibatkan 5.8 juta pengundi baharu dengan 1.2 juta daripadanya berusia antara 18 hingga 21 tahun. Selain pilihan raya umum, mungkin kita juga dapat menyaksikan buat pertama kali penglibatan pengundi muda ini dalam masa terdekat dengan spekulasi tentang pembubaran Dun Johor sejak kebelakangan ini, apabila Kerajaan Negeri Johor yang dipimpin Datuk Hasni Mohamad ditadbir oleh BN-PN dengan majoriti 1 kerusi sahaja. BN 16 kerusi, PN 12 kerusi, manakala Pakatan Harapan pula PH 27 kerusi. Selain mengikuti perkembangan pelaksanaan undi 18, untuk minggu akan datang kami juga akan memberi tumpuan kepada situasi politik semasa khususnya di negeri Johor. Dan bersama saya ketika ini untuk mengulas lanjut, pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Pertama sekali, Mujibu, kita ingin fahami bagaimana sebenarnya kestabilan atau keseimbangan politik di Johor ketika ini. Ya, terima kasih Dela atas kesudian untuk menjemput dan berkongsi apa yang bakal berlaku minggu hadapan. Saya rasa dalam konteks kestabilan politik di negeri Johor ini, walaupun kelihatan utuh, tapi saya rasa ia sudah pun bergoyang sejak kalau kita katakan PRN Melaka itu seolah-olah telah memberi suntikan rejuvenasi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Setelah apa yang diperlihatkan dalam keputusan plenary itu, maka sudah ada mula cakap-cakap bahawa Johor akan menjadi negeri yang seterusnya. Apatah lagi diperhatikan jelas kerajaan negeri Johor pada ketika ini sudah pun tidak memiliki majoriti mudah yang diperlukan, iaitu 29. Selepas
Adun Kempas yang juga bekas Menteri Besar Johor tu meninggal dunia, maka kedudukan semasa tu memperlihatkan daripada 55 kerusi yang sepatutnya membentuk 56 kerusi itu hanya 27 dan 28 kepada PN plus PN. Jadi kelebihan satu kerusi ini jelas menggusarkan. Kalau kita lihat pula dalam konteks keseimbangan kerusi dalam BN dan plus PN itu sendiri jelas seimbang kerusi 14 daripada UMNO dan juga 11 bersatu itu barangkali memberi gambaran bahawa pilihan raya negeri ini adalah sesuatu yang boleh menyelesaikan dan menguraikan permasalahan itu dengan momentum semasa yang barangkali memihak kepada UMNO BN, maka barangkali faktor itulah yang memberikan kita kabar-kabar angin bahawa perlu ataupun akan berlaku pelayaran negeri memandangkan dinamika kestabilan itu sudah tidak lagi utuh dalam konteks di negeri berbanding dengan di persekutuan. Jadi saya rasa ini sebenarnya terpulang kepada bagaimana persetujuan ataupun perbincangan di peringkat UMNO yang saya rasa tiada masalah untuk melihat pilihan raya berlaku, dan dalam masa yang sama juga kesediaan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad untuk membawa ataupun mempersembahkan perkara ini kepada Kebawah-Duli Yang Maha Sultan, maka kita akan menyaksikan pilihan raya ataupun barangkali akan ada dinamika baru, barangkali akan ada pakatan-pakatan dan juga lompat parti seperti mana yang sebelumnya. Barangkali ini antara yang kita boleh saksikan pada minggu hadapan, Naila. Seperti yang Mujibu katakan, mungkin keputusan PRN Melaka itu memberi sedikit keyakinan kepada beberapa parti tertentu. Jadi adakah Mujibu menjangkakan PRN Melaka dan pola pengundian yang kita saksikan pada PRN Melaka itu akan mungkin berulang di Johor? Memandangkan situasi semasa, kalau kita lihat SOP COVID-19 masih perlu dikuatkuasa, kempen besar-besaran tak boleh diadakan, SOP itu tentunya masih akan kekal sama kalau diadakan pada masa yang akan datang ini, masa terdekat. Jadi pandangan atau jangkaan Mujibu, adakah kita dapat jangkakan pola pengundian yang agak sama? Ya, saya rasa dua PRN terdahulu itu telah memperlihatkan pola dan corak yang sama di Melaka dan di Sarawak. Tetapi saya tidak mahu menggunakan template di Sarawak tu dengan di Johor. Barangkali lebih sesuai dengan Melaka. Cuma dari konteks demografi pengundi itu barangkali di Johor ini lebih teknikalnya lebih sulit disebabkan pecahan pengundi yang bercampur dan juga ada kawasan-kawasan tertentu yang kita katakan bandar, semi bandar dan juga luar bandar. Jadi pola-pola pengundian itu barangkali akan lebih sukar untuk dibaca. Tetapi yang kita faham adalah bagaimana sebenarnya parti-parti yang bertanding itu boleh menawarkan sesuatu dalam konteks pilihan raya yang bakal berlaku itu juga akan terhambat dengan SOP yang bagi saya akan menyukarkan semua parti untuk sampai kepada sasaran pengundi. Jadi kalau digabungkan perkara itu sebenarnya adalah rencah yang biasa dan setiap parti politik sudah berpengalaman menghadapinya. Cuma yang kita mahu lihat adalah bagaimana kalau pilihan raya ini diadakan, yang saya rasa barangkali tidak akan memberi kelebihan kepada parti-parti tertentu disebabkan electoral rule yang saya rasa barangkali tidak sempat menggunakan electoral baru. Jadi penambahan pengundi muda seperti mana yang dibincangkan tadi itu barangkali tidak akan berlaku dalam pilihan negeri Johor, dan mungkin atas faktor inilah parti-parti politik yang mendesak kepada pilihan raya awal ini dilakukan mahu melakukan pilihan raya bagi mengelakkan daftar pengundi yang baru bagi menyaksikan pertambahan pengundi, terutamanya dalam konteks pengundi muda yang saya rasa akan bertambah di kawasan-kawasan bandar yang barangkali akan menjejaskan peluang parti-parti yang tidak kuat di bandar itu untuk merampas kerusi-kerusi ini daripada parti-parti lawan. Jadi kalau diperhatikan, ini cabaran sebenar dia, dan kalau pilihan raya itu boleh ditangguhkan, maka saya rasa corak perlawanan dalam pilihan negeri Johor itu akan berbeza sekali. Tapi kalau berlaku dalam tempoh terdekat dan electoral roll lama masih diguna pakai, maka saya rasa parti-parti seperti UMNO itu kalau dia mampu untuk mengembalikan swing pengundi dan merampas kursi-kursi strategik Melayu yang dipegang oleh Bersatu, Amanah dan juga serpihan PKR contohnya, itu barangkali
boleh menguasai kerusi Johor dan sekurang-kurangnya membentuk majoriti muda, ataupun lebih baik mungkin boleh membentuk majoriti 2/3, atau sekurang-kurangnya kalau membentuk gabungan pun Barisan Nasional UMNO itu menjadi parti yang dominan dan barangkali sukar diganggu-gugat berbanding dalam keadaan sekarang yang walaupun UMNO memiliki 14 kerusi tetapi bersatu memegang pemerintahan dengan 11 kerusi, dan keadaan ini barangkali ritma pentadbiran itu sedikit terganggu disebabkan ada kebarangkalian terpaksa memikirkan bahawa mereka duduk di atas satu majoriti yang tipis dan boleh digugat pada bila-bila masa sahaja. Dan sebab itu pilihan raya barangkali menjadi jawapan kepada permasalahan tersebut. Sebelum itu, Mujibur, saya nak berbalik kepada keputusan untuk membubarkan DUN Johor ini. Apa antara faktor yang perlu diambil kira? Mungkin faktor ekonomi, faktor COVID-19 dan juga faktor demografi yang perlu kita fahami tentang Johor ini yang perlu diambil kira sebelum kita menyaksikan pembubaran DUN Johor itu. Saya rasa faktor sebenar ni adalah parti politik yang mahu untuk berkuasa dan memastikan bahawa kuasa itu tidak tergugat, kerana angkuba-angkuba di hadapan tu agak sukar dibaca, terutamanya dalam konteks gabungan BN dan PN yang saya rasa sudah makin longgar, bukan saja di peringkat negeri tapi mungkin akan menjejaskan ikatan itu di peringkat persekutuan, satu. Dan kedua, saya rasa ketakutan terhadap electoral roll ini yang barangkali akan menyaksikan pertambahan pengundi. Dalam konteks ini di negeri Johor banyak kawasan-kawasan bandar yang terkenal dengan sebagai kubu kuat parti-parti pembangkang contohnya. Jadi itu antara kelebihan yang barangkali kalau digunakan pada ketika ini mungkin akan memberi cabaran kepada parti-parti tersebut. Tapi kalau dilakukan selepas electoral roll penerimaan pengundi 18 itu dilakukan, maka saya rasa barangkali perlawanan itu akan menjadi kembali sengit. Jadi dua angkubah ini yang dilihat oleh parti politik. Tapi secara overall saya rasa apa yang perlu dilihat adalah mandat itu. Kalau semua parti-parti politik ini berjiwa besar, PRU pun sudah tidak lama lagi, barangkali hanya beberapa bulan ataupun lebih kuat pun setahun lebih, maka hormatilah itu, kerana dalam keadaan sekarang saya rasa di mana-mana negeri pun tidak melihat mood rakyat itu untuk pilihan raya itu berada pada tahap yang tertinggi. Mereka masih lagi terkial-kial mengimbangi kehidupan, terkesan dengan COVID-19, dengan kalau setengah-setengah area di Johor tu mungkin ada masalah banjir, permasalahan ekonomi, ini antara yang ni. Jadi saya rasa pilihan raya itu bukanlah satu jalan yang terbaik. Tetapi itulah saya rasa dalam konteks ini orang politik tidak melihat itu sebagai satu yang penting, kerana mereka melihat aspek kuasa dan mengekalkan kuasa itu adalah segala-galanya. Tidaklah kita kata kita marah dengan tindakan ini kerana mereka adalah ahli politik, dan dalam masa yang sama juga mungkin ahli politik memikirkan kestabilan kerusi itu, kestabilan kerajaan itu dengan membentuk kerusi yang lebih majoriti kerusi yang lebih besar itu barangkali boleh membantu hal ini. Tetapi saya rasa walau bagaimanapun pertimbangan bahawa keputusan ini perlu dilakukan secara mutual baik daripada orang politik dan juga persetujuan rakyat itu perlu dalam konteks ini, kerana jelas dua pilihan raya sebelumnya itu menyaksikan penurunan undi yang keluar mengundi yang kurang dilakukan dalam keadaan yang begitu fishy, ketika perayaan, ketika masa yang tidak sesuai. Dan saya rasa kalaulah mau dilakukan juga pilihan raya Johor, barangkali kita boleh persoalkan bagaimana pilihan raya DUN di Bugaya sempurna contohnya, yang ketika ini masih lagi tidak dilakukan kerana perjalanan dan mandat kerajaan Sabah itu masih lagi panjang. Jadi kalau tidak diisi untuk pilihan raya kecil di Bugaya ini, bagi saya tidak adil bagi masyarakat di kawasan itu, kerana masih tidak mempunyai wakil rakyat yang saya rasa sudah hampir setahun lebih ataupun tak masuk 2 tahun selepas pilihan raya 2020. Jadi saya rasa pertimbangan-pertimbangan ini harus dilihat supaya ia kelihatan adil dan pilihan raya yang dilakukan itu tidak dilihat seperti memihak dan mahu memenangkan satu pihak.
Mujibu, secara ringkas, Mujibu ada menyentuh mengenai mood rakyat terhadap PRN ini atau pilihan raya. Dan kalau PRN Johor diadakan dalam masa terdekat, kita juga sedia maklum Akta Anti Lompat Parti itu masih lagi belum dilaksanakan walaupun sudah dimeterai dalam MOU Kerajaan dan Pembangkang. Kita bercakap mengenai PRN Melaka, realitinya berulang lagi dan mana kita lihat dalam PRN Melaka, mereka yang melompat itu seolah-olah dihukum ataupun tidak mendapat sokongan di peti undi itu. Adakah ini juga dijangka kalau PRN Johor diadakan dalam masa terdekat? Ya, dia berkait rapat dengan kepercayaan, dan ketika di Melaka tu saya melihat ramai yang cuba menghukum mereka yang melompat itu kerana menganggap mereka lah yang mencetuskan pilihan raya tersebut, ya, yang pada satu ketika melihat mereka melompat bukan kerana mahu berkhidmat ataupun kerana rakyat, tetapi atas dasar strategi dan kepentingan politik masing-masing. Jadi saya rasa barangkali template yang sama mungkin akan berulang di Johor, tetapi itulah, kita masih tidak melihat siapa pun melompat walaupun pada awal tahun ataupun hujung tahun 2021 memang ada ura-ura bahawa akan ada 1-2 anggota Dewan Undangan Negeri Johor yang melompat, tapi itu tidak berlaku. Dan saya juga masih ingat ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Johor juga telah memberikan amaran keras, ya, katanya kalau ada lagi melompat selepas apa yang berlaku di Johor ketika selepas langkah Sheraton tu, Baginda mengatakan akan membubarkan BUN secara automatik bagi memastikan tidak berlaku lagi lompat. Jadi saya rasa ini antara dilema dan bagaimana seriusnya permasalahan itu kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi saya rasa dalam konteks ini pertimbangan itu perlu dijadikan. Tetapi apapun dalam konteks mengadakan pilihan raya, saya rasa perlu diselami dan ditanya kepada rakyat Johor sendiri apakah mereka mahu mengadakan pilihan raya dan bersedia untuk membuang undi, ataupun seeloknya menangguhkan dia sehinggalah mandat berakhir, kerana mandat itu juga saya rasa tidak lama, hanya setahun lebih saja. Apakah tak sanggup nak tunggu sampai ke masa itu tiba nanti? Ya, baik. Terima kasih Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik, kongsikan pandangan mengenai desas-desus pembubaran DUN Johor. Itu salah satu fokus kami pada minggu akan datang, dan banyak lagi yang boleh dibincangkan, tapi itu saja masa kita ada dalam fokus minggu depan jam ini. Bersama saya Nala Huda, kita jumpa lagi. Salam hormat.